Selamat sejahtera Encik Firdaus dan rakan sekalian. Nama saya Ashley dan ahli kumpulan saya ialah Emily, Farah, Iman, Jasmine, Mingsam, Noel, Senja dan Cheryl. Kami akan membentangkan tentang seni tarian tradisional masyarakat Malaysia. Kesenian merupakan aktiviti yang dipersembahkan kepada khalayak. Contohnya tarian, muzik, nyanyian dan sebagainya. Setiap jenis tarian memegang asal-usul dan kepentingannya. Misalnya, tarian tradisional Melayu melambangkan budaya masyarakat Melayu seperti kehidupan semajadi dan cara hidup mereka. Kami akan menerangkan beberapa jenis tarian tradisional dari kaum Melayu, iaitu tarian zapin, makyung, kuda kepang dan juga joget. Sekarang saya dan Farah akan memberi penjelasan tentang tarian zapin. Tarian zapin ini dipercayai dibawa oleh mubalik yang kebanyakannya datang dari tanah Arab dan Parsi pada abad ke-15. Ia juga terkenal di negeri Johor dan pada mulanya ia digunakan untuk amalan berzikir dengan sebab untuk menyebarkan sejarah ilmu tamadun Islam. Ia juga bermaksud bergerak kaki dan maksud ini didapat dari perkataan Al-Safan. Tarian zapin tersebar luas dari segi penggemar seni tari di Nusantara dan diubah suai dari segi bentuk dan ragam yang lebih ternata tradisional sifatnya mengikuti Borneo dan gugusan pulau yang aktif seperti Malaysia dan Indonesia, dan itulah sebabnya tarian zapin ini mempunyai beberapa pecahan seperti tarian zapin Arab yang gerakannya lebih keras, luas dan tinggi dan dengan ayunan tangan yang lebih tinggi serta hinjutan kaki yang lebih kuat, membesarkan dari tarian zapin Johor. Dan itulah tarian zapin Arab ini memerlukan tenaga penari yang lebih banyak. Seterusnya, tarian zapin Johor bukan sahaja terletak pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh kesenian Arab. Sifat segregasi penari dan penonton juga begitu terselah pada ciri penghubungannya dengan kesenian Islam. Tarian zapin lengan mempunyai keunikan gerak tarinya seperti penarinya jalan di dalam lumpur. Tarian ini diubahkan supaya ia dapat menarik minat generasi zaman kini. Keempat, tarian zapin pekan yang mempunyai pergerakan yang cepat dan tidak banyak gerak bunga tarinya. Akhir sekali, terdapat dua jenis tarian zapin tenglu iaitu zapin tenglu Mak Usu dan zapin tenglu Pak Akuk kerana ia mempunyai ragam yang mudah dan unik. Tenglu merupakan salah satu tarian yang popular yang berasal dari Mersing. Tarian ini merupakan ilham yang diterima daripada nelayan yang sering turun ke laut dan gemar menari mengikut arus ombak. Tarian zapin sangat mementingkan pergerakan sekumpulan di mana ianya diiringi dengan instrumen muzik seperti biola dan gambus. Penari juga boleh bergurau senda sambil berinteraksi bersama pasangan sambil menikmati alunan muzik. Melalui tarian zapin yang mempunyai tujuannya sendiri, setiap masyarakat wajiblah mengenali budaya mereka yang tersendiri. Terima kasih atas penyampaian anda dan seterusnya, saya dan Melissa akan memberi penjelasan tentang tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang merupakan tarian pahlawan kuda yang berasal dari Jawa dan dikenali dengan berbagai nama seperti jaran kepang, jatilan, kuda lumping dan sebagainya. Bagi orang Jawa, jaran ialah kuda dan kepang ialah anyamannya. Peralatan tarian yang digunakan adalah patung anyaman kuda, angklung, gendong, gong, bonang, saron, jidur, pecut dan tali sepanjang 30 meter. Tarian ini biasanya diketai oleh danyang dan diikuti oleh 25 ahli persembahan. Biasanya, tarian kuda kepang dipersembahkan di pentas yang besar atau di kawasan terbuka. Sebelum bermula, Tok Bomo akan membakar kemenyan dan baca jampi untuk memberikan tenaga kepada kuda-kuda. Setiap penari akan naik ke atas kuda masing-masing apabila tan yang menunjukkan rentak tangan dan akan masuk ke gelanggang sebaik sahaja muzik mula bergema. Setiap penari akan menunggang dan memacu kuda menurut pola yang ditentukan oleh rentak dan irama lagu itu yang bermula dengan perlahan dan agak membosankan. Kuda-kuda pula akan menderap dengan lebih laju ketika muzik menjadi lebih pantas. Tarian akan berlangsung selama 2 jam sehingga mengalami keadaan terpukau dengan kehebatan pergerakan-pergerakan. Keadaan nasyid berlaku apabila mereka mencuba mengerjam muzik. Jika keadaan bertambah lara dan tidak dapat dikawali,
Tok Bomo akan mengarahkan pengawal-pengawal yang ditempatkan di setiap sudut gelanggang untuk menangkap dan merebahkan mereka ke tanah, dan seterusnya. Tok Bomo akan membaca jampi untuk memulihkan mereka. Akhirnya, pantang larangan dalam permainan kuda kepang adalah pemain-pemain tidak boleh diacah semasa dalam permainan atau ketika sedang mabuk kerana ditakuti akan melarat dan menjadikan keadaan tidak terkawal. Seterusnya, saya dan Cheryl akan membentangkan tarian makyong. Makyong adalah sejenis seni tarian tradisional Melayu. Tarian ini menggabungkan unsur-unsur ritual, nyanyian, lakonan dan tarian yang digayakan, dan cerita dan teks percakapan yang formal. Makyong dipersembahkan sebagai hiburan atau untuk ritual yang berkaitan dengan amalan penyembuhan. Makyong berasal dari kerajaan Patani yang merupakan sebahagian Thailand. Lebih 200 tahun dahulu, Makyong dibawa ke Kelantan. Selepas itu, tarian ini terkenal di negeri-negeri lain seperti Perlis, Terengganu, dan Kedah. Makyong telah dianggap sebagai tarian yang sahih dan mewakili seni tarian tradisional Melayu kerana tarian ini tidak pernah diubahkan oleh seni tarian tradisional lain. Walaupun kebanyakan seni tarian tradisional Melayu dipengaruhi oleh Java, India dan bahagian lain di Asia Tenggara, tarian Makyong tetap unik. Selain itu, tarian Makyong terdapat 7 jenis yang pernah wujud. Jenis-jenis tarian Makyong mempunyai perbezaan berdasarkan negeri atau negara yang Makyong dipersembahkan. Jenis-jenis Makyong yang tersebut ialah Makyong Laut, Makyong Kalimantan, Makyong Patani, Makyong Kelantan, Makyong Kedah, Makyong Riau, dan Makyong Medan. Nama saya Cheryl dan saya akan teruskan daripada Sandra. Biasanya, makyong dibuka dengan lagu mengadap rebab dan terus diikuti dengan tarian, lakonan, dan muzik. Dalam tarian makyong tradisi di kampung, ia disembahkan di pentas terbuka dengan daun kelapa di latar belakang. Cerita-cerita berasaskan cerita rakyat tradisi dengan watak-watak seperti raja, dewa, dan pelawak. Makyong adalah berkaitan dengan upacara yang pawang menyembuhkan pesakit yang dirasuk melalui tarian, nyanyian, dan menurun. Pada tahun 2019, larangan tarian makyong di Kelantan telah dicabut dan boleh disembahkan tapi dengan syarat. Itu sahaja untuk saya. Akhirnya, saya dan Noel akan memberi penjelasan tentang tarian joget. Perkataan joget bererti menari atau bertanda. Ia juga dikenali sebagai genre tarian dalam kebudayaan Melayu. Tarian joget dipercayai dicipta oleh orang Melayu di Melaka pada abad ke-16. Asal-usulnya adalah daripada dua tarian Portugis popular iaitu Branyo dan Farapera. Pada awal abad ke-20, joget juga dikenali sebagai ronggeng kerana terdapat langkah-langkah ronggeng dalam tarian joget. Antara semua penyampaian tarian joget, joget Melaka atau joget lambak adalah yang paling disukai untuk memeriahkan majlis-majlis keramaian. Tarian joget bermula apabila penari lelaki menjemput penari wanita untuk berjoget bersamanya. Walau bagaimanapun, terdapat 3 atau 4 pasangan penari joget dalam satu persembahan ketika joget dipersembahkan di atas pentas. Tarian Melayu ini biasanya dipersembahkan oleh pasangan yang kelihatan suka saling mengusik antara satu sama lain. Keindahan tarian joget adalah bahawa pasangan tersebut tidak bersentuhan semasa mereka menari mengikuti irama. Muzik joget menarik unsur-unsur dari muzik China, India, Barat dan Arab. Alat muzik yang digunakan semasa tarian joget adalah biola, gong, seruling dan sekurang-kurangnya 2 rebana. Tempo sederhana untuk tarian joget ialah 2-4 atau langkah 3-8 untuk pergerakan pantas. Biasanya kiraan 1, 2, 3, 4 digunakan untuk mengirakan tempo semasa berjoget. Terancang adalah pergerakan kaki mempunyai tempo yang tepat untuk tarian ini. Apabila menari joget, penari wanita akan memakai kebaya labuh dan hiasan yang dipakai atas kepala seperti cucuk, sanggul atau bunga.
tetapi terdapat juga penari wanita yang memakai baju kurung semasa berjoget. Warna pakaian lelaki dan perempuan biasanya seragam supaya dapat menimbulkan keserasian dan kesenian tarian joget. Kesimpulannya, seni tarian tradisional Melayu merupakan satu elemen penting yang melambangkan keunikan Malaysia. Tuntasnya, kita perlulah menyedari akan faedahnya dan usaha untuk memelihara budaya ini perlu dilakukan agar terus dikenali. Sebagai warga negara Malaysia, kita tidak seharusnya menjadi seperti kacang melupakan kulit dengan mengabaikan warisan nenek moyang kita. Hakikatnya, budaya ini perlulah terpelihara sehingga akhirnya